Saya nak pergi ke tajuk yang seterusnya, iaitu yang menarik juga ni. Sekejap ya. WooCommerce settings, tajuk ialah payments. Payments, macam mana user nak membayar, macam mana user nak membayar kepada kita. Sini saya dah enablekan direct bank transfer, cash on delivery. Okay, kita tengok yang ni. Yang ni saya disablekan. Saya nak tunjukkan dua payment, cara nak membayar. Yang pertama ialah direct bank transfer. So kita klik manage. Ni title kita boleh tukar apa saja yang sesuai. Ni description. Make your payment directly into our account bank. Make your payment directly into our bank account. Please use your ID. ID ni akan adalah masa dia orang check out nanti, proceed to payment kan, ada keluar ID lah. So dia boleh ambil ID tu masa nak buat pembayaran nanti sebagai rujukan. Your order will not be shipped until the funds have clear in our account. So instruction ni boleh kita tulis apa saja. Contohnya, sila masukkan bayaran ke akaun tertera di atas, tertera. Contohnya Maybank lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nombor dia. Sini pun boleh kita letak satu Maybank. Account name ni Mazuki. Account number, siap. Bank name, Maybank. Account number, itu account number. Yang lain tu tak payah isi. So klik add account. Kita save. Cuba kita tengok. Kemudian kita klik proceed to check out. So ini page check out. Have a coupon? No. Kalau ada coupon, kita boleh klik sini, masukkan kod dia, kemudian akan dapat diskaun. Nanti saya akan tunjukkan macam mana untuk buat coupon. Okey, ni maklumat pembeli dan ni your order, pesanan. Ini arahan description tadi. Direct bank transfer, make your payment directly into our bank yang tadi kan. Kemudian ni klik je lah, I have free. Tapi tak jumpa kan yang untuk instruction bila dia akan muncul. Instruction dia akan muncul selepas kita klik place order. So ini order number yang tadi kan kita dah baca tadi kan, ID kan, untuk rujukan, tarikh dia, email, kemudian total, method, payment method. Sila masukkan bayaran. Ini ada lagi kita buat di sini. Kita buat dengan ayat lebih lengkap lagi lah. Ini sebagai contoh. Sila masukkan bayaran ke akaun tertera. Ni our bank details. Yang tadi kan kita masukkan Maybank. So dia suruh apa? Sampai sini saja. Macam mana tu? Sampai di sini saja. Jadi apa yang perlu user buat? Pembeli nak buat. Kemudian kalau dia dah bank in, macam mana dia nak bagi tahu kita sebagai penjual. So dia punya script untuk bank transfer punya payment gateway kan. Ini saja, setakat ini saja. Jadi
user ataupun pengguna kena buat secara manual. Kena buat secara manual. Macam kita jumpa iklan di WhatsApp group ke, kalau nak beli barang yang dipromokan di dalam grup tu, so masukkan transfer duit ke akaun sekian-sekian, kemudian tunjukkan bukti pembayaran. Jadi kat sini macam mana user ataupun pembeli nak tunjukkan bukti pembayaran? Tak tahu macam mana. Adakah user perlu, pembeli perlu email kepada kita sebagai penjual? Saya rasa kita perlu buat satu borang. Kita perlu buat satu borang untuk membolehkan pengguna ataupun pembeli attach PDF punya resit pembayaran. So macam mana nak buat? Itu kita kena modify. Kemudahan tu tak ada di sini. Dia sama dengan software e-commerce yang lain yang saya pernah mengajar, seperti CubeCard, OpenCard, sama juga macam ni, simple macam ni saja. So orang yang pandai programming, so dia boleh modify, kasih bagus lagi. So dengan ada sedikit kemahiran, kita boleh modify payment gateway ni dengan lebih bagus lagi lah. Okey, saya nak tunjukkan macam mana kita nak buat borang. Kita nak buat borang supaya nanti user bila dah transfer duit tu, so dia isi borang tu, kemudian dia attach resit dia, kemudian resit tu akan sampai kepada kita sebagai penjual, dan kita penjual akan cek betul ke dia dah dia dah bayar ikut maklumat yang ada dalam resit tu lah. Tarikh dia bila, masa dia bila, rujukan dia apa. Okay, so first kita kena buat borang. Okay, kita kena buat borang dulu. Kita ada di sini WP Forms. Ini untuk buat borang ni. Cuba kita buka. Ini contact form. Cuba kita buka yang dah ada di sini. Ini buat contact form kan, email, lepas tu subject, kemudian message. So kita sebenarnya boleh modify this borang untuk user ataupun pembeli isi borang ni untuk hantar maklumat bayaran. Dah ada semua sini kan, email, subject, message. So message ni kita minta kita tukar nama message ni kepada sila pastekan maklumat pembayaran di sini. Okay. Ini field yang ada untuk yang boleh kita gunakan untuk buat borang ni. Single line text, paragraph, multi choice. Ini tak ada multi choice, yang ini ada single text saja. Yang ini single text nama dia ni. So yang ini single text, single line text, single line text. Yang ini paragraph, dia besar sikit kan. Ini paragraph. Multi choice tak ada dalam borang ni. Checkbox pun tak ada, drop down pun tak ada. Maksud saya tak ada dalam borang contoh ni lah. Name pun tak ada. User member name. Email ada. Email ada. Yang subject ini single line text. Yang subject ini single line text. So email ni dia ada khusus dia di sini, email. So kalau user isi di sini ayat biasa, perkataan biasa tanpa alias ni, so dia akan detect sebagai tidak sah lah. So kena isikan semula. Number slider pun tak ada, captcha pun tak ada. Okey, persoalan di sini ialah macam mana user nak attachkan PDF bukti pembayaran, sama ada bentuk
JPEG ataupun PDF. Jadi kita kena ada satu lagi field untuk attachment. Tapi malangnya ini punya apa nama ni, WP Forms ni, WP Forms ni tak bagi yang percuma untuk tu, tak bagi attachment field yang percuma, dia kena bayar. Ada di sini ni untuk file upload ni kan, sepatutnya kita boleh tarik dan letak di sini. Tak boleh sebab kita member yang percuma, kita bukan member yang berbayar. Kalau yang ni kita boleh tarik, yang ni kita boleh tarik semua ni. Contohnya saya tarik ni, boleh letak sini. Ok, so kita tukar teks ni, paragraf ni tukar kepada label yang sesuai. Ok, oleh kerana form ni, ini plugin lah ni, plugin ni tak boleh nak buat borang yang kita kehendaki. Jadi saya rasa kita cari plugin yang lain. WP Forms ni kita tak install sebenarnya, tetapi dia install secara automatik apabila kita install WooCommerce sebelum ni. Dia turut sekali di install. Ok lah, tak apalah. Jadi kita cari plugin yang baru, plugin yang lain, klik add new. So plugin yang famous di kalangan pembina laman web WordPress ialah Contact Form 7. Ini yang famous, percuma, dan ada fungsi file upload. Jadi kita install yang ni, kemudian activate. Ok, dia sudah activate kan. So Contact Form 7 ni kita carilah menu dia di sini, yang mana? Yang ni, nama dia contact saja. Cuba kita klik Contact Form. So ada satu contoh dia bagi, cuba kita tengok, kita klik. Dia dalam bentuk macam ni lah, tak secanggih yang tadi lah. Yang tadi tu kita nampak terus, yang ni kena pakai teks. Ni kena pakai teks. Ok, kalau kita tengok di sini kan, label your name, ini biasa borang ada kan macam ni kan, your name, lepas tu user pun akan tulislah di sini. Di apa ni, field ni. Kemudian label your email, user akan tulis email. Lepas tu subject, user akan tulis subject. Kemudian your message, ini submit, ni button submit ni. So dia pakai dalam bentuk kod, tapi kod yang senang lah, yang senang. Kalau ikut yang sebenarnya lagi susah. Dia pemudahkan kod. Ok, sekarang ni kita nak your name tukar pada nama anda lah. Nama anda. Yang dalam tak ditukar, ini biar gitu je. Yang label je kita boleh tukar. Kemudian email anda. Subjek tak payah, kita delete je. Kemudian your message tu kita tukar kepada maklumat lah. Maklumat transfer online. Nah, kita nak satu lagi, iaitu file kan, file upload kan. So kita klik di sini, nama, kita buat nama sendiri pun boleh. Nama apa kita nak buat, upload. File size limit kita boleh setkan. Kemudian acceptable, kita buat PDF, JPEG boleh, JPEG.
koma PDF PNG koma apa lagi JPEG. Itu je kan. Kemudian kita klik insert tab. So yang maklumat kita buat tadi tu dia akan generate code dia yang ni lah. Generate code. Insert tab. Kemudian kita save. Kita save. Okey, sekarang ni macam mana kita nak tengok bentuk form ni, nak kasih keluarkan dia di laman utama lah contohnya. Jadi kita buat dia dalam bentuk page dahulu. Kita masukkan form ni ke dalam page. Jadi kita buat page, add new. Dia banyak step lah sikit ni ya. Kita buat page untuk kita keluarkan, kasih nampak untuk display tu form. So kita namakan ni bukti pembayaran lah. Bukti pembayaran. Okey, di sini ada butang untuk add block. Jadi kita browse all. Kita cari form tadi. Form tadi dalam contact 7. Cuba type form. So ada contact form 7 tu. Cuba klik. Kemudian select form. Form 1 je kan kita ada, itu je kan. Nama dia kita tak ubah tadi. Sepatutnya kita ubahlah apa ni. Nama dia bukti pembayaran ke, upload resit ke dan sebagainya. Tapi kita tak ubah nama dia. Tapi tak apalah. It's okay. So yang ni kita buang. Ni terdouble tadi, remove. So kita tinggalkan satu saja di sini. Kita preview, kita boleh preview new tab. Macam ni lah. Lepas tu user boleh choose file untuk attach bukti pembayaran. Okay, ni good, sudah, so far so good. So kita klik publish. Publish. Alright, habis. Kita pergi sini balik. Kita dah publish page tu. Page yang ada apa tadi, yang ada contact form tu kan, yang ada form untuk bukti pembayaran. Jadi sekarang kita nak buat apa? Kita nak access. Macam mana kita nak access tu? Kita nak access kita punya form tadi. Kita nak URL dia sebenarnya. Cuba kita letakkan di menu sini lah. Kita letak sekejap je, lepas tu kita buang. So kita pergi appearance, kemudian menus. Kita cari page tadi yang bernama bukti pembayaran kan. Ni ada ni. So bila kita dah buat page, barulah kita boleh masukkan ke dalam menu. So add to menu. By default dia akan masuk bawah sekali. So yang ni saya nak tutup sembunyikan sikit. Saya letak sini lah, bawah contact. Kemudian saya save menu. Ok, cuba kita refresh. Bawah kontak ni kan ada bukti pembayaran. Ok, kalau saya masukkan contohnya Fatimah, email Fatimah gmail.com. Maklumat transfer online. So kalau ada dalam bentuk teks, kita boleh pastekan di sini. Kalau tak ada, kita pilih file PDF lah. Contohnya ini buku resit bayaran saya dah buat. So kita submit. Dia akan keluar maklumat. Ni, thank you for your message.
Okey, kita check email kita. Sejak saya check email saya, ada masuk tak? Ni ada. Ya, ni mungkin yang lain ni. Ni daripada Fatimah ni kan. Okey, maklumat Fatimah membuat pembayaran, tapi tak ada detail di situ. Tak ada detail di sini. Nama siapa, message body ni kan tak ada. Why? Kenapa tak ada? Sebab kita belum set lagi. Kita belum setkan lagi di form tadi. Kita pergi balik. Ini form. Kita dibuat ada di tab form. Okey. Cuba kita tengok mail. Ini tadi lah. Ini body dia, message. Body, kemudian your message kan. Okey. Tengok message ada apa. Okey, ni okey je. Okey. Yang ni kita kena setting. Alright. Dalam message body ni, your message. Ada tak tadi? Kita buangkan your message tadi kan? Ada. Maklumat transfer online. Oleh kerana kita tak isi tadi, jadi tak keluar apa-apa lah tadi di situ. Cuba kita tulis balik. Muhammad. Email Muhammad @gmail.com. Maklumat transfer Maybank. Jumlah RM3,900. Contoh file, kemudian submit. Okay, thank you dia cakap. Kita refresh. Ada tak? Ni Muhammad. Ada kan message body dia tadi kan, Maybank. Yang ni yang user akan ataupun pembeli akan pastekan dia punya maklumat pembayaran. Tak nampak maklumat pembayaran. So message body tu tak sesuai, jadi kita tukar lah. Kita tukar di mail ni. Mail ni maksudnya email akan sampai pada kita lah. So message body kita tukar pada maklumat maklumat pembayaran lah, contohnya pembayaran. So tab, bukan tab, apa ni, ini bagi apa ni, variable ni kan, variable. So yang ni yang your message tadi kan, text area your message tadi kan, kita letakkan di sini. So ini akan keluar first. Kemudian yang kedua kita nak letak apa? Tengok yang tadi ni kan, nama kan, nama, your name. Jangan ambil yang semua ni your name macam ni, bukan. Dia ada dah disediakan di sini your name. Ambil yang ni, your name. Kemudian letak atas sekali lah your name kan. Your name. Kemudian apa lagi? Your email. Cukup kan. Lepas tu yang ni satu lagi ada ni, upload kita letak sini dekat file attachment. So, cuba kita save. Okey, cuba kita check. Kita tulis semula. Kali ni kita tulis nama Khalid @gmail.com.
maklumat transfer. Kemudian select file, choose file, resip pembayaran, klik submit. Okey, kemudian kita cek email, refresh. So dari Khalid, ini maklumat pembayaran dia. Kemudian resip bayaran ada dalam attachment ni. Cuba kita klik resip bayaran, contoh je lah. Macam mana nak ubah ni subject, your subject. Kenapa jadi dalam bentuk macam ni? Di atas ni pun sama tajuk dia ni kan. Ni your subject. Your subject. Kenapa tak keluar? Sebab kita dah delete. Sebelum ni kita dah delete satu sini, tajuk dia your subject kan. Label your subject tu hari kita sebab kita dah delete sebelum ni your subject. Jadi di dekat email ni kita kena tukar kod ni kepada yang lain lah. Sebab kod ni kita dah tak pakai, kita dah delete. Jadi bagus saya letakkan satu lagi ke mana ni, sinilah di bawah ni. Jadi kita nak masukkan maklumat yang baru yang kita nak minta daripada user, iaitu nombor pesanan ataupun order number kan. Order number, jadi kita pilih yang ni lah, yang di sini. So yang sesuai untuk dia orang masukkan order number ialah teks lah. Email untuk email, URL ni alamat web, telefon, number. So kita ambil teks. Okey, dia dah bagi nama teks 282, jadi kita tukarlah kepada nombor pesanan. Ni kita jadikan required field. Kemudian kita klik di sini. Ini dia punya kod yang dia buatlah untuk kita. Okey, dia punya kod. Kemudian kita insert tag. Okey, ini dia. Di bahagian ni saja, jadi label kita kena buat sendiri. Okey, di bahagian ni saja kod dia. So label kita copy yang ni lah. Copy yang ni, kemudian jangan lupa penutup dia sekali. Ini untuk kita kasih nampak di sini. Yang label tu ialah yang ni. Nama, email anda, maklumat transfer online. Ni yang label. Jadi kalau kita letak ini saja, yang ni saja tanpa letak label, dia akan keluar macam mana? Dia akan keluar petak kosong ni saja tanpa apa-apa label. Ni petak kosong gini je yang keluar, tak ada label. Jadi kita letak label. So kita copy yang ni, ambil label ni, kemudian penutup dia letak slash macam ni. Lepas tu tengah-tengah ni tulislah nombor pesanan. Ambil yang ni, nombor pesanan, copy letak sini. Ataupun dalam e-commerce tu kan dia pakai bahasa Inggeris, jadi kita letak dalam kurungan satu lagi, order number. Kita susun elok-elok. Okey, alright. Lepas tu dekat mail kan, dekat mail ni okey, kita save dulu. Alright, kita dah save, kemudian pergi mail. So dia automatik masukkan yang terbaru ni, bold lagi ni, nombor pesanan. Jadi kita ambil yang ni, copy yang ni, letak sini jugalah supaya keluar nanti dalam maklumat nanti, dalam email nanti. Kita susun tadi your name,
your message tadi your name, email atas, lepas tu order number kan, susun balik. Macam tu. Okey, tengok balik. Lepas tu file upload ada di bawah ni, dia punya kod dia. Dan satu lagi kita kena tukar di sini, yang subjek nanti email sampai kepada kita, subjek dia apa. So saya cadangkan kita ambil nombor pesanan lah sebagai subjek dia. Pesanan baru ni boleh kita letak sini. Dia punya kod pesanan tadi kita letak sini. Okey, saya rasa so far so good. Kita save sikit, tengok. Save. Kemudian kita refresh. Okey, dah ada kan nombor pesanan di situ, maklumat nombor pesanan. Jadi kita cuba isi guna nombor ni. Nombor pesanan ialah ini. Kemudian nama Sulaiman@gmail. Kemudian maklumat transport line, attach resip bayaran dalam PDF, kemudian submit. Okey, dan cuba cek email. Belum sampai lagi. Okey, dah sampai. So ada di sini maklumat pembayaran, nama dia Sulaiman, email dia sekian, nombor order 2827. Oh, tak perasan tak ada apa-apa di sini kan, jadi kita tak tahu Sulaiman ni nama orang ke nama apa. Email ni kita kenal kan, ini nombor ni nombor apa. Jadi bagus kita letak maklumat di situ, perkataan di situ. Kita letak apa dia, kita letak dia nama apa ni, kita tulis dia di sini. Kita tulis jadi apa ni, sebelum kod yang dia bagi tu, your name tu kan, nama anda, nama pembeli. Sebab email ni akan sampai kepada kita, jadi kita tahulah nama pembeli tu apa. Lepas tu email pembeli. Email pembeli. Yang ni nombor pesanan. Your message tadi kan asalnya apa? Maklumat transfer kan? Maklumat transfer. Okey, kemudian kita cuba sekali lagi isi. So tak perlu refresh lah, sebab yang kita mau refresh tadi dekat email lah, bukan dekat form. Form tak ada ubah apa-apa, jadi kita cuba isi sekali lagi. Yang ni kita isi nama Najihah, email dia najihah@gmail.com. Nombor pesanan sama. Ini maklumat transfer. Kemudian choose file.
Resit bayaran, kemudian submit. Cek email. Okey, dia dah tuliskan nombor 2827 di sini kan. Itu nombor pesanan kan. Satu lagi kita belum ubah di sini, from Najihah, kemudian subject, your subject. Cuba tengok yang ni dulu. Nama pembeli dah ada tu kan, email pembeli, nombor pesanan, maklumat transfer, file attachment. Okey, hampir sempurna sudah ni. Kita ubah sikit lagi yang tu. Okey, so kita ubah sedikit lagi dekat email tadi. Mana email? Sini masih ada your subject kan, your subject. So kita ambil nombor pesanan. Nombor pesanan. Nombor pesanan ni kod. Jadi kita boleh tambah teks biasa di sini untuk subjek ni. Kita tulis nombor pesanan .2. Kemudian dia akan keluarlah nombor di situ. Macam yang dalam email tadi kan, dia terus keluar nombor kan. Yang ini kan, dia terus keluar nombor nama kedai kita, kemudian terus 2827. Jadi bagus kita letak tulis itu nombor pesanan. Nombor pesanan ni dalam message body yang subjek ni pun kita perlu letak jugalah di site title yang panjang tadi tu lah, site title dalam bentuk kod. Kemudian tengah-tengah ni kita boleh buat bar macam ni, lepas tu nombor pesanan. Panjang lah sebab kita punya, saya punya website tu panjang kan. Okey, so far so good. Kita klik save. Okey, kita isi sekali lagi. Ini nama Norden pula ya. Banyak kita kena buat testing sebelum betul-betul puas hati. Puas hati. So ini maklumat transfer online. Biasa, attach, resit bayaran, klik submit. Dan tengok dia punya ni email. Kan dah keluarkan tu nombor pesanan di kita punya tajuk. Yang mula-mula tu adalah nama kita punya website. Lepas tu nombor pesanan .22827. Itu lagi cantik lah. Kalau kita ada banyak website kan bagus kena tulis lah, memang kena tulis nama website ni. Kita ada satu website jual baju, satu website jual perkhidmatan contohnya. So bagus kita kekalkan lah site title tadi. Lepas nombor pesanan 2827. Cuba kita klik tengok. Okey, di sini pun dah bertukar. Ini pun dah ada subjek, nombor pesanan. Kemudian nama pembeli Norden, nama email pembeli, nombor pesanan, maklumat transfer. Okey, so far so good. Selesai kan? Cantik sudah kita punya borang. Maknanya borang ni dah okey. Walaupun simple tapi penting untuk memudahkan kita punya pembeli attachkan ataupun hantar dia punya bukti pembelian. Okey, sekarang ni kita nak buat apa? Kita nak letakkan borang ni dekat
place order tadi, selepas pembeli klik place order, lepas tu ada instruction di situ kan, ada instruction, kita minta pengguna ataupun pembeli tu isi bawah ni. Jadi apa yang perlu kita buat ialah kita ambil ini alamat URL dia ni, mazukizani.com/bukti pembayaran. Kita nak alamat ni. Okay. Itu sebab kita buat page ni, sebab kita nak alamat ni supaya dia orang klik alamat ni terus masuk ke page ni, page untuk buat attachment bukti pembayaran. So kita pergi semula dekat mana, dekat setting di WooCommerce, setting dekat payment kan, kita masih di payments. Okey, kita di manage, kemudian di sini. Okey, dekat instruction ni lah kita masukkan arahan apa yang perlu user tu buat. Walaupun sini dah ada, kita masukkan juga di sini yang lain. Nama account kita boleh besarkan tadi. Okey, nama, okey, sila masukkan bayaran ke akaun tentera. Tentera bukan tentera. Kemudian attachkan, kepilkan sama you, kepilkan bukti ataupun resit, kepilkan resit pembayaran dengan mengisi borang ini. Borang ini tu borang mana? Lepas tu kita letak alamat macam ni. Kita belum copy tadi. Yang ni, copy. Cuba kita save. Kita pergi back. Saya rasa kita kena buat pembelian semula sebab ini kita dah place order kan. Jadi kena buat pembelian semula ni. So kita pergi sini. Tengok ni dah kosong kan. Sebab kita dah buat pembelian itu hari. Kita dah place order. Jadi kita pergi shop balik. Kita nak beli hoodie. Lepas tu e-book. Okey, kita terus check out lah. Tak apalah, tak payah view kat lah, kita terus check out. So dia kira RM5 sahaja untuk post, iaitu tak ada nampak sini, kita tak tengok dia punya kad tadi kan. Itu ni hoodie, untuk hoodie saja dia punya charge post. Okey, kita klik I have read, kemudian place order. So ni nombor pesanan yang baru 2832. Okey, tengok sini arahan ni. Kalau nak semua user nampak, kalau boleh nampak, kita mungkin boleh bold kan. Lepas tu sila masukkan bayaran ke akaun tentera, kemudian kepilkan resit pembayaran dengan mengisi borang ini.
Jadi user tak boleh klik ni kan, jadi dia orang kena copy lah, copy ataupun go macam ni. Macam mana nak buat supaya user terus boleh klik? Ini kena ada kemahiran HTML lah, tapi tak susah. Cuba kita google sekejap. How to make hyperlink in HTML. Tengok macam mana. Macam ni kan. Kita nak buat macam ni lah. Example. Try, cuba tengok. Klik sini, terus boleh pergi kan. Boleh masuk dalam web ni. Jadi kita copy je kod ni. Macam mana tadi. Yang ni kod ni. Kita ambil sini. Nak ambil P pun boleh. Saya ambil sini. Dari A sampai A. Dia start dengan A tu kan. A tu. Penutup pun kena A buat. Okay, kalau kita ambil daripada P itu paragraf, kita buat akhir dengan P jugalah. Saya nak ambil yang ni je. Copy. Saya letakkan di sini. Contohnya di sini. Borang ini, saya nak letak teks dia, borang ini di sini. Lepas tu link kepada borang ini itulah yang ni. Saya cut yang ni. Kemudian saya letak alamat URL ni di sini, gantikan yang ini. Oleh kerana ini dah ada borang ini kan, titik. So ini kita buang lah. Dengan mengisi dengan mengisi borang ini. Gitu. Lepas tu nak boldkan yang ni. Kita cari sini juga. Bold. Ada tak sini? Dia punya link dia. HTML basic lah. Yang basic biasa ada ni. Bold. Ctrl F, find, BOLD. Tak ada. Kita buat how to bold in HTML. Tak usah sekarang ni, semua Google lah. Biar ni senang. This step is bold. So pakai ini saja, formatting element. Okay. Pakai ini je. This text bold. Jadi dia akan jadi bold lah. Ambil B saja. Copy B, kemudian sini B juga, cuma letak slash menunjukkan dia tu dah akhir lah, penutup dia. Ini pun boleh kalau kita nak boldkan. Ini nak buat account B slash nama. Okay, cuba kita save. Dekat check out tadi, cuba refresh. Dah jadi dah. Kepikkan rasik pembayar dengan mengisi borang ini. Okay, cuba tengok. Borang ini kan, sekejap ni bila saya hoverkan di sini,
So kita boleh nampak dia punya alamat di sini lah. So betul lah tu link dia tu. Cuba kita klik. Dia akan pergi terus ke borang ni. Dia akan pergi terus ke borang penghantaran bukti pembayaran. Okey, selesai kita punya bank transfer punya payment gateway. Oleh kerana saya dah buat order tadi, so order sepatutnya dah masuk lah. Cuba kita tengok WooCommerce orders ada orders di sini, menu orders. Cuba klik. Okey, ada satu order sekarang ni on hold. Cuba kita klik, ataupun kita boleh tukar sini terus pun boleh ni. Status dia, kalau kita nampak dia punya bayaran dah clear, jadi kita boleh tukar dia punya action dia. Mana tukar ni? Sini status dia, processing ke, pending payment ke, completed ke, ataupun apa. Completed ni dah siap lah kan, kita dah hantar apa semua. So user akan dapat tengok lah dia punya status ni. Okay, that's all untuk bank transfer. Kita dah habis tentang direct bank transfer. Direct bank transfer ni transfer online juga, tapi kita anggap dia masih manual lah. Walaupun dia buat online, walaupun dia buat transfer online, dia masih manual. Sebab apa cakap manual? Sebab selepas habis dia buat place order tu kan, user ataupun pembeli kena masuk laman web bank mereka sendirilah. Dia masuk laman web bank mereka, kemudian masukkan username password, lepas tu ambil nombor akaun penjual, kemudian masukkan di situ, kemudian masukkan amount dia dan sebagainya. Lepas tu buat pembayaran dan ambil dia punya resit pembayaran tu, masukkan ke dalam borang tadi yang kita dah buat tadi. Jadi banyaklah step dia tu, tapi ini percuma. Walaupun banyak step, ini percuma sahaja. Okey, ada satu lagi payment gateway yang saya nak tunjukkan di sini, iaitu kita menggunakan pihak ketiga, third party ataupun orang tengah. Kita nak minta bantuan orang tengah. Orang tengah antara penjual dengan pembeli. Penjual dengan pembeli. Kalau dulu-dulu, beberapa tahun yang lampau, saya pernah mengajar e-commerce, tapi bukan dengan WooCommerce lah, dengan software yang lain, CubeCard, OpenCard dan sebagainya. Yang jumlah tu saya tak ingat nama apa. Ada juga yang jumlah, dia punya e-commerce dia. Tak ingat sudah. Haika Shop, baru saya ingat. Haika Shop. Yang tu kalau kita nak dapatkan pihak ketiga, memang pada masa tu lah, memang mahal. Dia ada charge tahunan dia, bukan charge, yuran tahunan dia berapa ratus, 300 gitu lah, 300 atau 400 atau 500, tengok syarikat lah. Lepas tu charge setiap transaksi pun ada charge dia. Ada charge dia. Memang mahal kalau kita gunakan pihak ketiga. Tapi kalau kita gunakan pihak ketiga, kita punya website tu nampak canggih lah. Nampak canggih. Sebab orang terus bayar. Bila dia orang place order tu kan, so dia akan terus ke page untuk membayar terus. Macam saya nak buat pembayaran beli hosting itu hari, so dia akan keluar situ butang pay now, then lepas tu dia akan minta bank mana yang kita pilih. Kalau kita pilih Maybank, terus dia buka Maybank, kita just masukkan username password dan
klik OK je, amount dia dah tulis di situ biasanya kan. Lepas tu klik OK, terus dia bayar kepada penjual. Dia terus bayar kepada penjual. So kalau penjual cek dia punya account, memang akan masuk teruslah. So bila dapat notification, penjual akan penjual akan terus buat penghantaran ataupun push lah. Itulah bezanya antara kita menggunakan wang tengah dengan kita buat secara manual macam ni, direct bank transfer. Tapi tu memang maklum lah, kalau kita gunakan perkhidmatan orang lain, perkhidmatan lain mesti ada bayarannya. Bayarannya cukup mahal. Saya pernah membeli top up untuk top up Maxis. Saya beli handphone Maxis menggunakan ip88.com. Cuba kita tengok ip88.com. Sebab masa saya nak bayar tu, dia keluar ip88.com. Dia pakai orang tengahnya yang ni lah, dia pakai ni payment gateway dia pakai ip88.com. Saya pun tak tengok lagi dia punya charge dia berapa. So siapa yang kalau dia pakai Maxis kemudian dia cuba top up, dia punya kredit dia, cuba perhatikan dia akan keluar laman web ini untuk kita buat pembayaran direct. Boleh baca sini lah dia punya charge dia berapa. So Maxis syarikat besar macam tu kan, dia pakai orang tengah juga. Dia pakai ip88.com. Begitulah dengan syarikat-syarikat lain. Mungkin dia pakai bukan ip88, dia pakai benda lain. Okey. So kita tak pakai ip88 sebab mahal. Kita pakai apa? Saya nak tunjukkan payment gateway yang murah di dunia, di Malaysia sebenarnya. Ini Malaysia punya syarikat, toyibpay.com. Toyibpay.com ni percuma sahaja. Cuma dia akan charge RM1 saja untuk transaksi dan tak ada tahunan punya yuran. RM1 saja per transaction. Transaction 1000 pun RM1, transaction RM15 pun RM1 juga dia punya charge, kalau tak silap saya lah. Tapi dia punya ni settlement lah masalah sikit, 1 business day. So kalau bayar hari ni, besok baru masuk, tu lambat sikit lah. Tapi tak apalah, dia murah. Dia murah. Kalau yang IP88 tadi terus on the spot, dia bayar on the spot. Yang ni makan masa 1 hari, 1 business day. Okey, tak apa, kita try saja dulu. Nanti bila you punya business sudah maju, you boleh tukarlah kepada yang lebih baik. Alright. Saya dah daftar baru ni. Cuba saya login. Okey, ini saya punya dashboard lah. Masih RM0 lagi ni. Okey, kita biarkan saja. Kita pergi di sini. Sekarang kita kena install plugin lah. Plugin untuk Toyibpay tadi. Macam juga kalau kita nak letakkan PayPal di sini kan, PayPal. Jadi kita kena ada account PayPal kat luar sana. Kita pergi nama web dia, kena ada account. Lepas tu di sini pun kita kena install plugin PayPal.
Okey, ni sama je. So kita pergi plugin, kemudian add new. Okey, kita cari Toyib Pay, Toyyib. Toyib ni sebenarnya bahasa Arab. Toyib mana baik, Toyib mana baik, Pay itu bahasa Inggeris pula. Dia gabung. So ni ada, kita klik install now, activate. Okey, lepas tu kita pergi buku masuk balik dekat setting dan payments. Kita mesti enablekan Toyib Pay punya payment gateway. Ini ada. So kita enablekan dia. Dan kita klik set up. Okay, enable di payment gateway, description. Ini boleh ubah lah semua ni. Boleh ubah semua ni. Saya kekalkan macam tu je. User secret key, ini saya nak bagi tahu ni, user secret key required ni. So kita login di kita punya Toyib Pay account. Di bawah ni ada user secret key, nampak kan? So copy yang ni, copy, Ctrl C dan Ctrl V untuk pastekan dia. Kategori code, sini ada kategori. Saya belum buat lagi kategori apa. So saya add new kategori, kategori name. Kategori ni macam ni lah. Kalau biasanya kita letak nama website, contohnya lah, ni kan Toyib Pay ni kan adalah payment gateway kan. So biasanya payment gateway ni kita boleh letak di mana-mana website yang kita adalah website e-commerce yang kita ada. Jadi bagus kategori ni kita buat berdasarkan nama website. Contohnya kita ada banyak website. Yang ni mazukizani.com ni salah satu daripada website yang saya ada lah, contoh. Jadi saya masukkan yang ni. Nama pun sama lah, description pun sama. So kalau saya ada website lain yang menjual juga, yang ada Toyib Pay juga, jadi saya letak nama lain, contohnya abukari.com ke di situ. So yang ni saya letak yang ni saja dulu, submit. Kemudian ini kategori, description apa semua, status dia aktif. So ada kategori code dia di sini. Jadi kita copy lah yang ni, kita copy ataupun Ctrl C for copy dan pergi sini, kemudian kita paste. Payment channel FPX only, credit card only, credit card, debit card only. Kemudian kita ambil dua-dua lah. Credit card pun boleh pakai di sini. Canggih kita ni. Transaction charges, charge include in bill amount. Transaction kan RM1 tadi kan. So kita nak masukkan ke mana? Bill amount, charge to customer. Kita ambil yang kita punya lah. Tak payah charge customer kan, yang RM1 tu kepada penjual lah. Extra email content, split. Ini kita split payment ni kalau kita berkongsi, kita punya syarikat tu kita berkongsi. So kita split lah payment tu. Kena masukkan percentage dia berapa. Kita tak payah lah, saya seorang je ni agak. Then ini tak perlu, save je. Okey, ada lagi tak di atas ni tab dia? Oh, itu saja, simple saja. Jadi cuba kita tengok. Kita kena membeli semula ni. Kita membeli semula shop.
Kita ambil undi lah, senang. Guna laptop. Okay. Check out. Kita nak pilih apa? Dah keluar ni kan TOEIC Pay ni. Pay with TOEIC Pay. Ada Visa, ada Mastercard, ada bank-bank tempatan. Okey tu, canggih. So, kita pilih yang ni lah. TOEIC Pay. Ini yang tadi kan, kita boleh ubah ni. Kemudian kita klik I have read. Place order. Okey, so kita boleh pilih lah sini ni. Ini memang jadi betul-betul ni. So, kalau saya pergi masuk Maybank, kemudian saya masukkan username password, nanti betul-betul kena bayar, dia kena charge ni. Kena charge. Kita tengok, dia masuk tak? Proceed. Dia redirect ke Maybank terus. So, kita login, username, password, next, terus bayar. Tapi besok lah, besok baru clear bayaran tu. Okay, kita tak bayar lah. Tak bayar. Kalau nak cuba, you boleh buat yang RM1 je. Buat barang apa ni, you punya letak satu produk yang berharga RM1. Lepas tu cubalah membeli sendiri. Tak ada masalah sebab dia akan masuk akaun kita sendiri juga tu. Okay, that's all lah. Saya rasa itu sahaja untuk payment. Saya tunjukkan dua cara nak buat bayaran, iaitu menggunakan direct bank transfer dan juga TOEIC Pay. TOEIC Pay ni sangat simple. You kena daftar dulu lah. Kena daftar, pergi toeicpay.com, kemudian register ataupun sign up. Apa yang perlu awak sediakan untuk apa ni TOEIC Pay ni, untuk pendaftaran ni ialah IC IC dalam bentuk JPEG lah. Dia nak muka depan dia, muka belakang, dan juga you punya selfie dengan IC tersebut. Kena ada gambar selfie juga. Ambil gambar selfie, you pegang IC, kemudian ambil gambar. Ambil gambar, lepas tu hantarlah kepada dia. Isi bawah dia ada 3 je yang apa ni, maklumat yang dia nak. Bukti lah, bukti bahawa kita ni betul-betul wujud. Alright, that's all for payment.